Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 24 September 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Surah 29, juzuk yang ke-20. Sambungan cerita kita pada kali ini bermula ayat 24. Ayat 24 sehingga ayat 27, insya-Allah kita pergi kepada perbincangan tentang penentang Nabi Ibrahim. Setelah kalah berhujah, nak patahkan hujah Nabi Ibrahim, mereka tak mampu. Nak jawab persoalan yang ditimbulkan juga tidak mampu. Maka mereka menggunakan akta dan kekerasan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita bincangkan, Nabi Ibrahim pada peringkat awalnya tidak ramai pengikut dia. Pengikut dia tak ramai. Jadi geng-geng yang penentang dia bolehlah jatuhkan hukuman sewenang-wenangnya ke atas Nabi Ibrahim. Ibrahim tak dengar kata kami, ini ancaman, ini hukuman. Jadi dia boleh buat apa saja. Kata orang memperkotak-katik atau sewenang-wenangnya, dia boleh jatuh hukum. Sebab dia tengok Nabi Ibrahim tidak ramai pengikut ataupun penyokong. Dia tidak tahu Ibrahim berpegang kepada Allah yang maha berkuasa, yang akan kita tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada kita, dan sudah ditunjukkan kepada penentang Nabi Ibrahim zaman tu, mukjizat yang nyata. Tapi apa boleh buat, kalau kepala sudah keras, pemikiran sudah sengit, tunjuklah bukti apa saja pun, mereka tak akan boleh terima. Bukti tidak lagi menjadi suatu perkara yang penting. Yang pentingnya kehendak nafsu dituruti dan kemahuan pemimpin ketua diakuri. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan beberapa ayat dalam surah ini, dalam ayat yang kita akan bacakan ini, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan yang edisi Jawi, ayat 24 ini berada di muka surat 852. 852. Yang lain-lain versi ayat tak berubah, muka surat je berubah, insya-Allah. Ayat 54 kita akan lajak ke ayat sehingga ayat 27 untuk siri ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار
Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa qala innama اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Balik kita kepada ayat 24. Setelah kita dengar hujah yang begitu panjang lebar daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Nabi Ibrahim terkenal dengan nama Khalilullah. Ibrahim Khalilullah maknanya kekasih Allah. Ibrahim Khalil, sebab apa Allah pilih dia? Kerana beberapa sebab khas yang dianugerahkan kepadanya. Baik para pelajar sekalian, apabila Ibrahim berdakwah, mengajak kaumnya supaya menyembah Allah Azza wa Jalla dan menyatakan hujah yang terlalu dangkal ataupun tak cerdik para penyembah berhala. Dan alhamdulillah hujah Nabi Ibrahim sangat mantap. Mereka tak mampu lagi nak lawan, maka ketika itulah dia mula gunakan akta dan kekerasan. Kata orang, mula-mula guna fakta, bila kalah guna auta. Ini bahasa sebahagian pendakwah lah kan. Dia kata mula-mula guna fakta, lawan-lawan, bila kalah mula buat auta ataupun guna akta nak lawan secara kekerasan. Tengok ayat ni. Fama kana jawab qaumih. Kemudian seruan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka kepada tauhid, beribadat kepada Allah, meninggalkan syirik dan penyembahan berhala. Mereka seruan Ibrahim itu tidak dijawab oleh kaumnya dengan hujah dan fakta, melainkan dengan kata-kata tentangan yang keras. Uqtuluhu au harriqu. Dua aja hukuman. Bunuh dia ataupun bakar dia. Kita nak ambil dua hukuman. Yang kecil-kecil tak mahu. Setakat nak sebak ke, nak penjara ke, cik. Hukuman dia bagi bunuh atau bakar. Berat-berat belaka tu. Masya Allah. Dalam banyak dah surah lain juga Allah Ta'ala sebut perkara yang sama. Dia kata apa? Illa an qalu qtuluhu aw harriquh. Bunuhlah dia atau bakarlah dia. Dua hukuman. Para pelajar, tanda juga dalam surah Al-Anbiya, suratul Anbiya ayat 68, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia, minta pertolongan dengan Tuhan kamu. Dalam surah As-Saffat 97, qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Buat binaan tempat bakar, campak dia. Sebab itulah dikatakan, oleh kerana besar sangat api yang dia buat, dia nak pergi dekat pun tak boleh. Api menyala dengan begitu dahsyat, begitu kuat.
terpaksalah dia bawa lastik. Orang Kelantan kata bidah. Bidah ni makna lastik. Letak atas ni, lepas pergi, masuk dalam api. Allahu Akbar. Kita manusia ni kalau bakar api kecil pun sudah mati. Tapi menunjukkan kegairahan mereka. Menunjukkan betapa sakit hatinya puak-puak ni kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Terpaksa dia buat unggul api yang besar. Nak campak tu bukan senang. Dia panggil guna menjanik. Menjanik mana alat pelontar. Kalau kita kata lastik lah, boleh guna tak lastik untuk alat pelontar besar. Kalau boleh, boleh. Tak boleh guna alat pelontar. Orang Kelantan kata buat bidah. Melepas. Sebab apa nak bakar dia? Kenapa mau bunuh? Limukhalafatihi dinakum. Hukumannya dia sebab dia telah menyalahi agama tok nenek kita. Dia mah pengacau ni budak Ibrahim ni. Bagi dianya Ibrahim tu pengacau lah. Mari duduk lawan dengan ayah dia sendiri, bukan dengan orang lain. Walaupun Ibrahim berlembut, ya abati, ya abati, ya abati, kan dalam surahnya dulu, Ibrahim guna perkataan kasih sayang, ya abati, lima ta'budu, ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku. Kenapa? Jadi serabut juga orang tua tu. Maka dia kata Ibrahim ni, kita jatuhkan hukuman dia mati ataupun dibakar. Dalam ayat ini, para pelajar sekalian, tidak detail lagi kisah bagaimana Ibrahim itu dibakar. Bagaimana perlawanan Ibrahim dengan kaum dia. Boleh katakan dalam surah Al-Ankabut ini, kalau para pelajar ahli-ahli tadabbur lihat, perlawanan dalam surah ini lebih kepada berhujah. Bagi pihak Ibrahim, menggunakan hujah yang begitu mantap. Kita kena tengoklah hujah dia tu. Jadi ada kalanya dia sama juga dengan Nabi Musa. Ada waktu nampak berlawan fizikal, berlawan dengan tangan, dengan tongkat. Ada waktunya dia berlawan dengan hujah. Jadi dalam surah ini perlawanan tu lebih kepada hujah. Tengok dalam siri yang lepas, berapa hujah yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan dalam jawab balas Ibrahim kepada respon mereka juga menggunakan hujah dan pendekatan yang begitu mantap. Baik, apabila sudah jatuh hukuman telah ditetapkan. Ibrahim dibunuh dan dibakar. Dinyalakan api. Api besar. Tengok dalam Al-Quran tu jawab pendeknya. Fama kana jawab qaumi illa an qalu qtulu aw hariqu fa anjahu Allahu minan nar. Mereka campak dalam api, Allah Ta'ala selamatkan dia. Selamatkan Ibrahim. Fasallamahu Allahu biqadratihi min azaha. Jadi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada disakiti ataupun terbakar dengan api, sebagaimana arahan Allah kepada api dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Tulis ni. Pelajar-pelajar minta supaya kita perlahankan. Kalau ada nombor ayat, nombor hadis, minta nyatakan biar jelas. Ini menunjukkan ketelitian, kepekaan para pelajar untuk mencatat. Abu Anah kata, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berkati usaha kita semua untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Tuhan detailkan dalam surah Al-Anbiya, ayat 69. Bila mereka campak Ibrahim ke dalam api, Allah Ta'ala firman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api,
kuni bardan, jadi sejuk kamu. Kalau setakat tu je, ulama tadabbur, ulama tafsir kata matilah Ibrahim dengan kesejukan di mana? Di dalam api. Orang masuk dalam api mati panas, dia mati sejuk. Terbalik pula. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi arahan Allah Ta'ala lengkap kepada api. Kuni bardan wa salama. Allahu Akbar. Kalau tak ada salama, mati sejuk Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah arahan ni kena penuh. Maklumat kena lengkap. Kalau tidak, salah maklumat, teruk kita. Maka Allah Ta'ala bagi arahan kepada api yang lengkap. Api menjadi sejuk dan sejahtera, selamat untuk Ibrahim masuk. Alhamdulillah. Selesailah kita. Sesi pembakaran sudah berlaku. Nabi Ibrahim tidak diapa-apakan, api tak makan dia. Dalam tafsir lain dia kata, api hanya bakar tali pengikat Ibrahim. Itu je. Tali pengikat. Biasalah orang ikat lah, takut lari kan. Tali pengikat dia tu, itu yang kena dimakan oleh api. Ibrahim pun terbuka. Masya Allah. Pelik lah. Api boleh pilih. Boleh pilih apa yang dia nak makan. Dia makan tali pengikat. Baik, para pelajar sekalian, di akhir ayat ini Allah kata apa? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya peristiwa yang demikian, apa yang demikian? Peristiwa Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim daripada api, daripada dibakar oleh api. Setelah ia dicampak ke dalam api, menunjukkan dalalat, alamat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia Ibrahim. Dan siapa saja yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat, tanda ini siapa kepada siapa? Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, kita kata itu tanda kekuasaan Allah. Bagi orang kafir, tak ada apa, kerah kepala situ. Bawa lah tanda apa ni, tanda apa saja pun untuk dia berfikir, tak akan fikir-fikir. Macam-macam lah. Ada kata ayat ni lah, kalau kita nak bomo, benda panas jadi sejuk, baca ayat ni lah. Kita ayat ni Allah Ta'ala perintah ke api, awak nak perintah apa? Macam-macam game bomo ni. Dia guna belaka. Dia asalkan bunyi. Dia bomo ni sama ada dia guna betul, macam ayat ni, menasabah lah. Kuyana rukuni. Hei, api sejuk. Ada juga dia guna bunyi. Bunyi ayat Quran tu. Ni jangan buat ni. Cerita bomoh menggunakan bunyi ayat. Dia kata apa? Orang bersalin, orang beranak ni, dia ada sok dengan uri. Sok, apa dia bahasa Malaysia ni? Tembuning, sok dia nyelekat. Dia kata bila orang sudah beranak, dia kena baca ayat Quran. Sa'urikum daral fasiqin. Sok dengan uri daral fah, lepaslah. Hei, dia main ayat Quran, main-main apa untuk bomo ni. Jangan main. Allahu Akbar. Ini semua ni, kita kata nak baca Quran, baca betul-betul. Al-Quran tu syifa, boleh jadi penawar, tapi jangan duk main sok uri. Sok uri ni darul pah cari. Ini pengalaman-pengalaman kita dengar. Orang tua-tua cerita, dia kata boleh ke ustaz macam ni punya kepahaman, kata salah tu. Jangan main-main dengan ayat Quran. Kalau nak baca Quran ambil berkat, tidak jadi masalah. Cuma jangan di komersial lah. Setengah orang ni, saya baca dah ayat ni. Ayat ni sudah dibaca. Macam mana kita nak tahu dari sudut kesan ayat yang awak baca tu?
betul ke jadi. Jadi tak boleh kita nak. Itulah jadi timbul istilah penunggang agama lah, macam-macam tunggangan tu. Baik. Selesai episod itu, kenapa Nabi Ibrahim meneruskan dakwah dia. Nabi Ibrahim keluar daripada api. Assalamualaikum. Hidup lagi budak awal ni. Allahu Akbar. Hidup lagi. Ni, kalau Kelantan kata, hidup lagi awal ni. Hidup lagi budak ni. Allahu Akbar. Mengamuk buat dia. Ibrahim lawan terus. Lawan terus. Tengok ayat 25. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillah ittakhadhtum min dunillahi awsanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Dan Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, macam-macam bentuk berhala, ausanan. Allah Ta'ala gambarkan perpecahan yang berlaku di kalangan penyembah berhala. Yang ni sembah batu, yang sini sembah kayu, yang ni sembah macam-macam. Ta'budunaha min dunillah, yang kamu sembah lain daripada Allah. Kamu tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Dengar ni. Hujah ni menarik ni. Mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Hanyalah kerana nak menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Tengok nota di bawah menarik. Yakni, kamu menyembah berhala-berhala itu bukanlah berdasarkan sebarang bukti yang menunjukkan kebenaran perbuatan syirik yang kamu lakukan, tetapi hanyalah kerana kamu menurut dengan buta tuli akan orang-orang kamu yang lain. Maknanya buta tuli, dia dua tu ya, buta tuli, babi buta. Backing sangat kita dengan buta-buta ni kan. Mana semata-mata kamu ni berikut perbuatan orang dulu. Bukan ada hujah pun. Untuk memelihara hubungan baik dengan mereka. Perbuatan yang demikian yang diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Perbuatan demikian berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama sambil memandang bahawa perbuatan demikian lebih baik daripada merunsingkan kawan yang semestinya dijauhi. Menarik juga para pelajar sekalian, cuba tengok nota kaki analisa yang dibuat oleh panel pimpinan Ar-Rahman. Tadabbur kita, Nabi Ibrahim ni puak-puak dia tu puak kafir. Ibrahim kata, kamu ni geng dengan penyembah-penyembah berhala ni sebab nak mencari mawaddah, persepahaman, kasih sayang, tak mau berpecah. Ini untuk Nabi Ibrahim. Untuk kata di Syekh Al-Biqai, nak cari kesatuan masyarakat, perpaduan masyarakat, merapatkan, istilah orang kampung, merapatkan silaturahim, walaupun silap penggunaan itu. Kenapa buat majlis ni? Contohlah kita kata, majlis kacau bubur surah ni kerana nak merapatkan silaturahim. Kita kata bukan macam tu. Silaturahim ni untuk keluarga. Untuk orang lain yang tak ada pertalian keluarga itu, dia panggil ukhuwah, merapatkan ukhuwah. Tak ada masalah lah kita gotong royong, cuci, bersih masjid, buat kata bubur, buat makan-makan, nak merapatkan ukhuwah.
silakan. Itu daripada wasilah alat. Tetapi jangan menyalahgunakan perkataan merapatkan, mendekatkan masyarakat, kesatuan masyarakat itu dengan mereka-reka ibadat. Itu tak boleh. Ini dia panggil berbeza di antara pekerjaan keduniaan dengan pekerjaan yang terlibat dengan ibadat. Ibadat ni perlu kepada dalil, perlu kepada pengesahan, endorsement daripada Nabi SAW, baru kita boleh buat. Tak boleh suka-suka. Ni ada orang hantar kad jemputan ni banyak sangat. Orang ni sakit, kita jemput semua masuk dalam majlis, nama dia majlis Zoom, baca Yasin ke, baca ni. Untuk orang ni, baca ni orang sudah mati, mari kita bermajlis malam ni. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Yatafannanun. Yatafannanun. Ahli-ahli ibadat ni pula bertafannun, mencari kesenian bagaimana. Kita kata kita boleh nak baca, kita boleh nak doa, kita boleh, tapi tak perlulah buat majlis-majlis yang berbentuk seperti itu. Tak apa. Rasa ingat kawan sakit, doa. Doa bizahril ghaib tanpa diketahui lebih mustajab daripada doa dengan kawan-kawan. Akhir kali duduk serik, ambil gambar. Ini mantapnya ukhuwah, mantapnya silaturahim puak kita ni. Masya Allah. Silaturahim wala silatu Google Meet, silatu Zoom. Saya tak menyalahkan penggunaan alat moden. Saya pengguna. Tapi majlis-majlis yang dianjurkan itu, jangan main-main. Baik. Kita berhenti setakat itu dulu. Kita balik kepada tafsir kita. Nabi Ibrahim kata, tujuan kamu dengan geng-geng ni kerana nak mawaddah. Ini ilmu tadabbur, kita kena kembali kepada alam realiti. Alam nyata. Kata di biqai bil ijtima' indaha. Jadi nak mantakkan hubungan kaum ni berkumpul dekat berhala. At-tawasul fi amriha. Masing-masing pesan, jaga dia, hormat dia. Kama yattafiqun nas, sebagaimana berpakatnya manusia itu di atas satu perkara, ya fayakunu zalika sabab tasaduq. Menjadi sebab mereka itu berkawan. Jadi ada geng. Kita nak jadi geng ni, kita kena buat satu kita create satu program. Tak kira lah. Program Khatib Basikal pun atas nama silaturahim. Program kumpul kereta lama. Kereta Morris Minor. Morris Minor hak lama. Orang Kelantan kata kereta kura. Kereta Morris Minor ni macam kura-kura belakang dia tu. Itu Volkswagen Volkswagen, kereta kura. Ada kumpulan motosikal lama, ada kumpulan kereta hulu macam-macam. Tujuannya nak berkumpul, merapatkan ukhuwah. Walaupun kita kata silaturahim itu tidak betul, merapatkan ukhuwah tu bagus, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya wasilah satu cara. Tapi untuk nak merapatkan masyarakat, boleh je buat. Tapi kalau kita kata kita create satu ibadat untuk nak merapatkan masyarakat, sedangkan dia tidak diizin, tidak ada dalam sunnah, jangan. Mana Nabi Ibrahim kata, mu ni puak-puak kamu duk berkumpul kafir ni sebagai apa, mana sebagai nak merapatkan hubungan puak kamu ya. Tengok ayat 25 tak habis lagi. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Atas dunia nampak kesatuan, bersatu, dia punya kumpulan dia nampak kemah molek lah dengan kesatuan ni, masing-masing menghormati. Untuk kumpulan kafir ni, kumpulan yang budaya Zoom tadi tu cerita lain, tepi sikit tu. Cuma oleh kerana panel ni sebut, panel pimpinan sebut, saya masuk sebagai penjelasan yang jelas. Sebagaimana kata ulama usul fiqh, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menangguhkan penjelasan daripada saat diperlukan tidak harus. Jadi oleh kerana ayat ni sebut, panel kita sebut, jadi kita kena sebut contoh-contoh semasa
supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menghayati maksud ayat dalam kehidupan kita ni. Baik, apa jadi di hari kiamat esok? Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan membantah setengah yang lain. Mula dulu. Aku tak nak ikut pun. Sudah berkelahi buat dia. Dan setengah kamu pula akan melaknat setengah yang lain. Dua-dua tu buat kafir tadi, apa jadi? Ma'wakumun nar. Dan tempat kembali kamu ialah neraka. Wa ma lakum min nasirin. Dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan untuk melepaskan kamu daripada azab Allah. Jadi tak ada faedah lah. Yang kamu nak buat kasih sayang, buat hubungan charity, buat hubungan komuniti atas dasar tadi, semua tu tak baik dikira belaka. Sebab dia tidak buat di atas dasar dia tidak buat di atas dasar keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini satu lagi dia buat main oleh sebahagian daripada budak-budak. Ni ayat ma'wakumun nar tu. Macam ayat tadi lah, orang tua duk main dengan sa'urikum darul fasiqin. Orang muda duk main dengan ayat ni pula. Ma'wakumun nar. Dia tak baca ma'wakumun nar, dia baca dengan ayat dia, tapi bunyi macam ayat Quran. Jadi kita dah tegur banyak kali dah, jangan duk main-main kak. Bila dia kelahi dengan kawan dia, dia kata ma'wakumun nar, maknanya kalau ma'wa kamu gewemu tu celaka sebab tak mahu kat dia. Ini semua permainan. Mula-mula keluar handphone dulu, faman ya'mal misqal. Jadi dia nak suruh kawan dia tu, kan masa tu mahal kan bayaran, satu call 20 sen. Kalau kita call masuk voice message pun dah kena bayar, kena potong 20 sen. Jadi dia main kawan dia lah, misqal, faman ya'mal misqal. Cakap je buat misqal sudah, main-main ayat Quran buat apa? Jadi kita kata ayat Quran bukan untuk dipermain-mainkan. Ibadat itu bukan boleh kita reka sendiri, tetapi ibadat kita ni ibadat yang kita kena berpaksikan kepada sunnah dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat lah. Tuhan kata wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Wa ma lakum min nasirin. Tak ada lagi bagi kamu penolong-penolong yang akan membantu kamu semua. Allahu akbar. Jadi kata-kata Ibrahim ni bila berlaku? Tuan-tuan, ilmu tadabbur sikit. Ibnu Ashur contohnya dia kata, ada setengah ulama kata kata-kata Ibrahim ni sebelum dicampak dalam api. Maknanya melepas dia bujah-bujah, mereka tu kata kami nak bunuh atau tangkap dia, bunuh dia atau bakar. Ibrahim pun jawab. Tetapi yang jelas daripada ayat ni wal azhar, yang zahir daripada tartib ayat, kata-kata Ibrahim dalam ayat 25 ini bila ba'da'an anjahu Allahu minan nar, selepas dia keluar daripada api. Bila dia keluar daripada api, orang ramai lagi berkumpul ni nak tengok apa jadi rentung Ibrahim ni pada kiraan mereka. Rentung mana hangit. Kelantan kata rentung ni, bahasa Kelantan kata hangit retul. Mereka nak tengok hangus Ibrahim. Wama Ibrahim keluar, dia pun ceramah. Mu ingat berhala yang kamu lakukan itu gini? Lah, kamu atas dunia je nampak macam kesatuan, tapi di akhirat esok kamu akan berkelahi sama-sama kamu. Allah. Yalah kita, kalau kita tengok pun ayat ini nampak siaqul kalam menunjukkan setelah berlakunya pembakaran. Pembakaran yang tidak terbakar. Alhamdulillah. Baik. Allah nak tenangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni waktu dia berdakwah ada 3 orang je di Babylon, tu. Dia panggil Iraknya. 3 orang yang ada. Siapa dia? Tengok ayat 26. Fa'amana lahu Lut.
wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Setelah itu Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, dapat seorang lagi tambahan pengikut. Tengok 1, 3, 4, 7. Yakni orang yang mula-mula beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim ialah Lut, sepupu dia. Lut bin Haran bin Azar. Lut bin Haran bin Azar. Dia kata sepupu dia. Yang sedia berada dalam tauhid dari semula jadinya. Lut kemudian dipilih oleh Allah menjadi nabi dan diutuskan kepada kaum Sadum. Sadum. Baik. Siapa dia seorang lagi yang beriman? Sarah. Kita baca Sarah ni dengan nipis, Sarah. Tapi anda tengok dalam kitab-kitab ni, dia tulis dengan syaddah. Sarah. Sarah. Sarah ni pun bintu ambihi, anak kepada pakcik dia, sepupu juga. Jadi Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok dakwah keluarga, dakwah family, kita kena tengok contoh kepada Nabi Ibrahim AS. Dia mula dengan siapa dia dulu? Dakwah pada ayah dia, ya abati, ya abati, ya abati. Ayah dia tak peduli. Dia pecah dia punya berhala. Nak kata berhala kaum dia juga. Jadi anak-beranak dia, mana Ibrahim ni contoh dakwah dalam keluarga kita. Kita hari ni pun para jemaah sekalian, kita kena berdakwah, mula-mula dakwah kepada siapa? Kepada keluarga yang terdekat. Kepada keluarga yang terdekat. Jangan susah hati. Kalau mereka terima, kita kata Alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, kita kata itulah dakwah kita. Kita sampaikan apa yang kita faham. Tengok Nabi Ibrahim, dia telah menyatakan hak dia. Menyatakan kebenaran kepada kaum keluarga dia. Ada orang terima, ada tak terima. Yang tak terima ayah dia sendiri. Jangan kata pula dakwah Ibrahim gagal. Ibrahim gagal. Sebagaimana yang kata di masyarakat kita ni, kalau orang dia tak setuju, gagal. Ibrahim gagal. Tak boleh dakwah ayah dia. La. Kita sudah belajar, kita sudah qararkan bahawa dakwah itu kerja Rasul dan para pendakwa, wa ma alaika illal balagh, menyampaikan ilmu kepada orang. Tapi orang nak terima tak terima itu siapa? Allah Ta'ala yang buka hati untuk terima. Sebab itulah anak tidak pelik bila tengok, bila kita sebut perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Kalau saya cerita kepada tuan-tuan, cerita Nabi Ibrahim, pagi sampai gelap. Nabi Musa berlawan dengan Firaun, pagi sampai cerah. Gelap sampai cerah. Tuan-tuan sanggup dengar, sanggup duduk. Tapi bila saya kaitkan dengan kehidupan kita, ada yang panah punggung, ada yang celek mata, ada yang kata macam-macam, komen. Sebab apa? Sebab dia ingat Quran ni cerita orang dulu, dibaca kepada orang mati. Itu kepahaman kita yang silap. Quran ni untuk apa? Fungsi dia. Cerita Firaun, cerita Qarun, cerita Namruz. Siapa lagi? Tokoh-tokoh penjahat dalam apa ni? Dalam Quran yang Tuhan sebut. Kaum Nabi Saleh, Tok Gudar, pembunuh penyembelih unta contohnya. Tapi bila kita bawa Quran kepada untuk merealisasikan dalam kehidupan, kita rasa kepanasan. Sebab apa? Dia ingat Quran ni Tuhan turun untuk cerita orang dulu dan untuk dibaca kepada orang mati. La, ya akhi. Cerita-cerita yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran ni untuk kita belajar, kita mengambil iktibar, kita mengambil pengajaran bahawa Al-Quran itu untuk panduan hidup kita. Baru betul. Ini bila kita baca Quran,
dihuraikan dengan kehidupan-kehidupan kita sebagai garis panduan, macam mana dia ni cakap pelik-pelik? Ni tafsir ke apa benda? Dia ingat Quran ni Allah turun untuk diletak di dalam rak buku, untuk jadi pameran untuk orang mati. Lah, untuk orang hidup Quran ini. Quran ini untuk orang hidup. Orang yang hati bermasalah saja, bila kita sebut dua kumpulan manusia ni. Satu kumpulan bila kita buat contoh alam nyata kehidupan, kita akan kepanasan sebab apa? Bercanggah dengan warna sokongan kita. Satu lagi yang duk bercanggah dengan amalan masyarakat, ini juga masalah. Lepas tu mulalah letak label tu label ni, gelaran tu gelaran ni, kita mengatakan biarlah. Kalau Nabi Ibrahim yang paling baik dalam dunia ni pun dibakar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gaya bahasa yang paling lembut, fizika pun lembut, lemah lembut orangnya, pun dituduh macam-macam. Jadi kalau kita nak nyatakan kepada masyarakat apa yang sepatut dilakukan mengikut sunnah Nabi, dituduh dan dikecam, kita kata radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sabarlah para jemaah sekalian, teruskan perjuangan kita terus dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, mengikut hidayatul Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melayakkan kita untuk mati dengan husnul khatimah, yang layak untuk kita bertemu dengan Nabi di tepi kolam insya-Allah di akhirat nanti, dan menyampaikan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Baik. Fa'amana lahu Lut. Tengok ayat. Tak habis pula cerita ni. Fa'amana lahu Lut. Yang beriman kepada dia Nabi Lut, sepupu dia juga. Sarah isteri dia. 3 orang je beriman. Allahu akbar. Ibrahim. Tapi jangan putus harap. Tak mau dah aku ikut. 3 orang je ada. Sabar. Tengok ayat 27 apa jadi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, dengan Sarah, dia tengok masyarakat semakin hari semakin tekan. Orang panggil perlawanan semakin kuat. Maka Nabi Ibrahim buat satu keputusan muktamad. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Qala Ibrahim. Dalam tafsir kata qala Ibrahim. Ada juga orang kata qala, siapa dia kata Lut. Tapi kalau tengok ke siaqul kalam, ayat ini episod ini masih dalam kisah Ibrahim. Sebab dalam ayat 28 nanti baru mari Nabi Lut. Baik, kita kekalkan dengan waqala Ibrahim. Waqala Ibrahim inni muhajirun ila rabbi. Aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Tak mau duduk sini. Orang sini tak jadi. Ia ni berhijrah ke negeri yang Tuhanku perintahkan menjalankan dakwah agama Allah dalam kalangan penduduknya. Maka Nabi Ibrahim berpindahlah dia daripada negeri Babil di Iraq pergi ke Syam, ke Palestin. Ini episod pertama perjalanan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tanya, dia kata inilah awal man hajara, orang yang pertama, kumpulan yang pertama berhijrah daripada negeri kufur untuk pergi berdakwah, membawa diri, menyebarkan tauhid, yang Ibrahim, Lut, Sarah. 3 orang ini. Berapa umur Ibrahim waktu tu? Mengikut ahli sejarah kata Ibrahim hajara ketika dia berhijrah, umur dia sudah 75 tahun. Ibrahim ni panjang, kan dia boleh anak sudah umur 80 tahun lebih. 100 tahun baru boleh anak. Allahu Akbar. Ibrahim kata, aku nak hijrah dah daripada negeri yang orang tak dengar ni. Hijrah daripada negeri yang tempat kita tak ada faedah duduk sini. Hajara min ardil Iraq ila ardis Syam. Daripada Iraq pergi ke Syam. Sebab apa dia hijrah? Tuan-tuan dan puan-puan, tanda. Tanda itu dia panggil illah.
kita dah belajar dalam siri lepas, kalau kita nak larang satu benda, nyatakan sebab. Nabi Ibrahim nak hijrah, dia nyatakan sebab. Kenapa aku nak hijrah? Tengok ayat. Inni muhajirun ila Rabbi. Aku nak membawa diri berhijrah kepada siapa? Kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dialah Allah jualah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau aku pergi sana pergi sini, tak ada faedah belaka tu. Yang besar faedahnya, siapa dia? Aku hijrah kepada Allah. Kenapa? Inna Rabbi huwal qawiyul ghalibu fi amrihi. Allah Ta'ala yang gagah perkasa, yang menang dalam segala urusan dia. Tidak, Allah Ta'ala tak akan hina orang-orang yang membantu agamanya. Bahkan Allah Ta'ala akan bagi perlindungan kepada mereka. Siapa dia dilindungi? Nabi Ibrahim telah terbukti mukjizat dia. Siapa dia? Sebab dia sudah dibakar. Hidup balik. Tak panas. Tak ada apa pun. Yang terbakarnya tali ikatan saja. Lain tak ada. Mana Ibrahim makin yakin. Karena itu kata di para ulama, semua Nabi diberi mukjizat. Mukjizat itulah menyebabkan ramai di kalangan orang yang masuk Islam. Mukjizat itu ramai orang yang masuk Islam dengan sebab amana biha al-bashar. Manusia tengok pelik akan masuk Islam. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian. Ayat tamaklah kita. Ibrahim berhijrah. Bila dia berhijrah kerana Allah, Allah akan ganti. Dalam hadis kata, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah. Siapa dia tinggal satu benda kerana Allah. Kenapa awak tak buat ada benda ni dulu? Dulu awak bernega, berjual benda ni. Kita katalah contohnya, seorang ni peniaga kedai runcit. Dia jual rokok. Bila dia mari belajar ilmu tadabbur ni, dia dengar nasihat daripada Abu Ana, rokok itu haram. Bukan makruh sebagaimana difatwa oleh sebahagian ulama pekaki rokok. Kita pegang dengan majoriti ulama kata haram, dia pun berhenti tak jual rokok dah. Sayang juga nak berhenti jual rokok ni. Sebab apa? Banyak juga untung dia. Nanti orang tak mari beli kedai kita. Ada sahabat saya ni, dia buka kedai di stesen minyak. Dia kata kena jual rokok. Kalau tidak, syarat dia. Tak tahulah, saya nak jawab macam mana. Tahu dah benda haram, kita jual juga. Macam timbul sehari dua ni isu nak membenarkan cabutan judi bertuah. Bertuah apa? Judi celaka tu nama dia, bukan bertuah. Pandai syaitan. Iblis ni dia pandai. Dia tukar nama. Sepatutnya judi celaka, baru orang tak beli. Ni dak cabutan bertuah judi. Apa bertuah? Na'udzubillah min ghadabillah. Pandai-pandai kau tukar nama. Tukar nama maksiat. Sekarang ni tuan-tuan, kebanyakan maksiat ditukar nama dah. Judi cabutan bertuah. Riba bunga interest. Rasuah duit kopi. Mengumpat membawang. Enggak apa lagi. Tuan-tuan pandai cari tajuk ni. Tak? Mari kita pergi membawang. Membawang pula. Membawang ni biasa orang perempuan guna membawang. Yang laki-laki dia tak kata membawang. Bincang isu semasa. Malam ni you free? Free. Lepas Isya kita jumpa di kedai pulan. Kita nak bincang isu semasa. Tak betul tuan-tuan. Yang betulnya, malam ni awak free? Free. Mari kita pergi kedai sana, kita mengumpat. Itu baru betul. Ustaz cakap ya betul. Mengumpat apa kita dah mula-mula masuk kedai, mula-mula duduk, fulan, orang ni, celaka sana, celaka sini. Tak mengumpat. Satu malam mencalonkan diri untuk jadi muflis di akhirat, dah cukup dahsyat. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena tengok
istilah-istilah itu disalahgunakan. Jadi Nabi Ibrahim telah berhijrah. Bila dia hijrah, dengar tuan-tuan, Allah ganti dengan lebih baik lagi. Keluarga-keluarga yang tak beriman, Tuhan ganti dengan anak cucu dia yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Balik pada cerita tadi, bila kita tinggal benda yang haram, kerana Allah awadahullah, Allah ganti dengan lebih baik. Tinggallah tuan-tuan jual barang haram, jual barang syubhat, jual barang yang tidak tentu halal haram. Ini kenapa tak jual ada benda ni? Haram. Tulis siap-siap, rokok haram. Tak fatwa para ulama situ. Mu nak beli pergi kedai lain, aku tak akan jual benda ni. Ini dipanggil istilah apa? Istilah haram ni direct. Ni payah kita bercakap kan. Sekarang ni banyak berlaku budaya gejala sosial. Enggak apa dia gejala sosial ni. Pakcik-pakcik tua dengar pun tak faham gejala sosial. Payah. Hak betulnya berlakunya gejala zina. Barulah celek mata. Zina? Berlakunya gejala pergaulan bebas laki-laki perempuan, jantan betina. Baru kita rasa bahaya. Ni dia dalam ketubah contohlah. Gejala sosial. Tak apa. Baru ni keluar satu ketubah, majlis agama keluar ketubah, bahaya gadget. Gadget. Jadi habis majlis ketubah, kebetulan saya pergi kuliah. Maghrib tu, hari Jumaat tu kuliah maghrib. Tanyalah pakcik-pakcik dia depan kita. Pakcik, khutbah tadi tajuk apa? Dia pun tak tahu. Kata gadget. Gadget. Gapo gadget? Tahu menata apa gadget ni tak. Kita kadang-kadang khatibin nas ala qadri. Kita bercakap direct, straight to the point. Jangan pusing sana pusing sini, payah nak sampai. Allahu akbar. Anda ingat arwah Datuk Ismail Qamus, Allah yaghfirlu wa yarhamhu. Waktu dia pergi belajar, dia pergi Madinah, kita panggil dia jemput rumah pelajar. Kita kata masa tu Datuk ke tak tengok. Yang penting Ustaz cerita kepada kami pengalaman Ustaz berdakwah macam mana nak tackle orang. Dia pun ceritalah. Dia kadang-kadang kita ni jauh sangat, kita punya sindiran tak sampai matlamat. Kita pergi rumah orang ni, TV ada kain tudung, meja bertudung, kursi tudung, tuan rumah tak bertudung. Jadi kita pun cakap, rumah ni cantik lah, semua bertudung. Kain tudung, lansir tudung, meja tudung, almari tudung. Tuan rumah je tak bertudung. Sengih tuan rumah suka, tak faham-faham juga. Balik kita tak bertudung. Sepatut bila kita nak masuk rumah dia, tuan rumah, makcik ke, dating ke, puan seri ke, nak keluar rumah tak tutup aurat, kata saya tak masuk. Minta maaf saya duduk kat luar ya, sebab macam mana saya nak masuk, bagaimana saya nak berinteraksi dengan tuan rumah tak tutup aurat. Straight to the point kalau berani. Kalau tak berani, duduk kat luar. Makan kenyang-kenyang, cakap semua kat rumah ni tudung, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali tuan yang tak bertudung. Tak faham-faham juga dia tu. Habis makan balik begitu ya kita. Direct. Baik. Stop cakap tu dulu. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 47. Ayat 27. Allah menghitung nikmat-nikmat yang banyak yang dianugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allahu akbar. Baik. Dan kami kurniakan kepadanya. Pada siapa? Kepada Ibrahim. Siapa dia? Dia kurniakan Ishak, anak dia. Mula-mula dapat Ishak. Dan Yaqub, cucu dia. Dan kami jadikan dalam kalangan keturunan orang-orang yang berpangkat Nabi
dan menerima kitab-kitab agama selepas daripada zaman Ibrahim, Nabi Anbiya Bani Israel, Anbiya Bani Israel duduk di mana? Semuanya daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Anbiya Bani Israel, Israel itu ni Yaqub bin Ishaq. Tengok, mula-mula boleh Ishaq, kemudian boleh Yaqub. Daripada Nabi Yaqub tu mari Anbiya Bani Israel, yang mari Yusuf, kemudian mari yang lain-lain sampai ke Nabi Isa alaihissalam melalui sulalah Nabi Yaqub kepada Nabi Ibrahim. Cuma kenapa di sini tidak disebut Nabi kita? Tuan-tuan kena ingat, Nabi Muhammad SAW dia mari kepada lorong yang kedua, lorong Hajar. Yang mereka ni lorong daripada Sarah. Hajar, kenapa Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim bawa Ismail ke Mekah? Sebab Allah nak bina satu lagi keturunan. Nabi Ibrahim berada di bumi Arab, di Mekah, daripada keturunan Nabi Ismail yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Menarik tuan-tuan, kita nampak sangat. Siapa yang bertegas dengan agama, berprinsip, Allah Ta'ala ganti lebih baik. Tengok. Wa razaqna Ibrahim, kami rezekikan, tengok tuan-tuan, dan kami kurniakan kepada Ibrahim setelah dia berhijrah daripada bumi Babil, bumi Iraq ke Palestin. Apa dia dapat? Dapat apa? Ishak dan Yaqub. Yaqub tu cucu dia dah, tapi yang pentingnya keturunan dia lah, Ishak dan Yaqub. Dalam surah Al-An'am ayat 84, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina. Ini ayat 84. Ayat surah Hud ayat 71, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kita tuan-tuan kena ingat fakta sejarah. Siapa dulu boleh anak? Ismail dulu. Nabi Ibrahim bila dia duduk di Syam, tuan-tuan sanggup tunggu saya cerita. Kalau nak balik, kita balik sama-sama kan. Nabi Ibrahim bila mari ke Syam, duduk di situ, akhirnya dia berhijrah sekali lagi dengan Sarah pergi ke Mesir. Ditangkap pula di Mesir, nak dikhianat oleh pemerintah zalim di Mesir. Tak dapat. Allah Ta'ala jaga Sarah, nak sentuh pun tak boleh. Masya Allah. Pemerintah Mesir yang zalim, dia pun ambil Hajar, bagi hadiah ke Sarah. Ambil biasalah. Bila dia tak mampu nak khianat, dia cuba buat baik. Nak cover line, kata orang. Kita nak khianat tak boleh, kita buat baik. Bagi. Sarah beri Hajar kepada Ibrahim. Alhamdulillah, dapat Ismail. Maka di situlah mula salah rasa, aku kahwin ke dia sudah lama tak dapat anak, Hajar mari sekejap boleh anak, rasa lain macam. Maka Allah perintahkan Ibrahim bawa Hajar dengan Ismail ke Mekah. Sebenarnya hikmah Allah Ta'ala nak lahirkan zuriat Ibrahim daripada keturunan melalui Hajar, mari kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Kemudian barulah dapat Ishak daripada isteri dia Sarah. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat ni. Waja'alna fi zurriyatihi nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan dalam kalangan keturunan Ibrahim orang-orang yang berpangkat nabi dan menerima kitab. Maknanya semua Anbiya Bani Israel min sulalati Yaqub. Yaqub mari daripada mana? Ishak. Ishak daripada Ibrahim. Allah ganti. Dia tinggal keluarga dia di Babil yang syirik. Allah ganti dengan anak dia, cucu dia, cicit dia, ciak dia, semua para nabi. Sehingga kan kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setakat tu je. La.
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab apa? Ibrahim, Ali Ibrahim. Ali Ibrahim tu nabi-nabi Bani Israel semuanya mari daripada Ali Ibrahim. Nabi Arab mari daripada sulalah Ismail, berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sesalah kita. Tamaklah kita perbincangan nabi-nabi mari daripada keturunan Nabi Ibrahim. Tengok ayat, kita habiskan ayat. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Dan kami berikan balasannya yang baik di dunia. Bahasa baik di dunia ni apa? Kata Ibnu Katsir, jama'allahu lahu baina sa'adatid dunya. Allah kumpulkan kebahagiaan hidup di dunia sampai ke kebahagiaan akhirat. Maka dalam dunia ni Ibrahim dapat rezeki yang luas, rumah kediaman yang baik, kan? Dan zaujah, isteri salihah, pujian yang baik, sebutan yang elok. Semua orang sayang kepada Ibrahim. Carilah pada ni puak aja nasak dipanggil Millah Abraham, Millah Ibrahim. Nak disebut pada Ibrahim juga, tapi cakap karut tak boleh. Masya Allah. Mana dalam dunia ni Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim sebutan yang baik, ingatan yang baik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya adalah ia, Ibrahim alaihissalam, pada hari akhirat dari orang-orang yang saleh. Maknanya akhirat esok Ibrahim berkumpul dalam kumpulan yang salihin. Para anbiya, para al-mursalin, tinggilah darjat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamaklah pembentangan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang sangat besar pengajarannya kepada kita. Pengajaran. Baik, kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikannya, dari sudut ilmiahnya apa yang kita dapat. Yang pertama, tulis, para pelajar tulis. Jangan duduk bising-bising. Kita ma'allaqal 'abdu raja'ahu wa tawakkulahu bighairillah illa khaba. Mana-mana orang yang meletakkan pergantungan dia kepada selain daripada Allah, duk bergantung dengan tu, bergantung dengan ni, bergantung dengan pokok kayu, bergantung dengan kubur-kubur, bergantung dengan apa saja lain daripada Allah, orang ni akan kecewa, akan kerugian. Mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan garis panduan, inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Tuhan aku. Jadi kita kena letak pergantungan kita kepada Allah. Tuan-tuan yang nak belajar, letaklah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Ya Karim, aku nak belajar mentadabbur kitab-Mu ya Allah, supaya aku nak jadikan garis panduan dalam hidup aku di dunia. Berilah kepadaku kefahaman. Letak situ, insya-Allah Allah Ta'ala buka hati kita. Allah Ta'ala buka dada kita untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau awal-awal lagi tengok penceramah ni, dia ni tak boleh pakai ni, dengar tak lagi. Pasal itulah kita kata, Abu Anas kata, bila wartawan tanya saya, pengalaman Ustaz berdakwah ni cabaran macam mana? Saya kata cabaran besar bila orang nak nilai orang, dengar cakap orang, tak dengar cakap dia. Sepatutnya kalau kita nak nilai seorang tu, kita dengar apa yang dia cakap. Ni kita dengar orang lain cakap, timbullah fitnah. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, innamat takhaztum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum. Ibrahim kata, mu ambil berhala tu nak kesatuan masyarakat, nak menyatukan masyarakat dengan ni berhala, tidak akan bersatu. Sama juga kita nak menyatukan masyarakat, kita bagi create reka benda tu, reka amalan-amalan yang tidak dibuat oleh Nabi semata-mata atas dasar nak menyatukan masyarakat. Kita kata satukan masyarakat ala sunnah, alal kitab wa sunnah, bukan di atas program-program yang kita reka-reka. Jangan tuan-tuan. Jadi Ibrahim kata, mu nak menyatukan orang dengan cara penyembahan berhala, dengan cara
kemasyarakatan, kita tidak akan berjaya. Sebab kita satukan orang ala aqidatit tauhid, di atas tauhid kepada Allah, kita satukan orang ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita berjaya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, Nabi Ibrahim kata, innamat takhaztum mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kamu buat sembah berhala ni sebagai satu tunggul untuk dijadikan kesatuan. Maka para ulama mengatakan yadkhulu fihi, masuklah semua orang yang sepakat nak menyatukan masyarakat. Kita buatlah pertandingan, buat sukan, buat benda-benda pesta-pesta. Sukan bukan semua salah, jangan salah anggap. Pesta lah kita kata, buat pesta sebab kita nak masyarakat datang berkumpul di sini. Berkumpul untuk apa? Alal ma'asi? La. Bukan itu. Kita nak kumpul manusia di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, Allah sebut di sini ayat Quran, mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Maaf. Kalau ayat Quran ni mawaddata bainikum. Kalau kita baca biasa tak apa. Mawaddah, kasih sayang di atas dunia. Jadi bolehlah kita nak buat atas dunia ni, kita buat satu benda, satu acara, satu pesta, nampak macam mendapat sambutan yang menggalakkan. Tapi di akhirat, adakah diterima? La. Kalau tidak ikhlas, tidak mengikut sunnah, program kita tadi menjadi sia-sia, menghabiskan bajet negara, tapi tidak mendapat pulangan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kelima. Yang kelima, para pelajar sekalian, Allahu Akbar. Dalam ayat ini fama kana jawab qaumi illa an qalu uqtulu. Allah kata jawapan daripada kaum dia, uqtulu, bunuh. Adakah bunuh tu jawapan? Jawapan tu dengan mulut. Kenapa Tuhan kata bunuh tu jawapan? Itu dia panggil yang pertama. Biasanya orang-orang yang sombong ni, dia tak jawab dengan hujah, dia jawab dengan ancaman. Annallah arada bayana dhalalihim. Allah Ta'ala nak nyatakan sesak mereka itu, dia tak guna hujah, dia guna akta. Badalah uqtulu, bunuh dia. Cakap apa banyak. Kita pun macam tu juga kadang-kadang. Nak guna hujah, tak cukup hujah, jadi kita gunalah kuasa yang kita ada, sekat sana sekat sini, halang sana halang sini. Maka kalau kita ada hujah, bawa hujah lah, bawa sedap kita nak berhujah. Tapi oleh kerana tidak ada hujah, maka yang paling ampuh, yang paling kuat kita boleh guna apa dia? Boleh guna apa tadi? Gunalah akta yang kita ada. Baik, yang kelima, yang keenam dah kita. Fama kana jawabakum illa an qalu. Dia kata setiap orang, setiap insan tu la yastati'. Setiap orang tak akan mampu untuk nak menolak benda yang benar kecuali dia menunjukkan kekuatan dia kepada musuh dia. Tak berhenti bercakap, aku tipu, aku pukul, aku tampar. Jadi gitulah juga. Zaman kita hari ni dia panggil bully di Facebook. Zaman dulu tak. Anda ingat lagi, Allahyarham bapak saya, dihantar oleh pejabat agama supaya pergi ceramah di satu tempat yang kuat ajaran sesat. Dia panggil zikir makrifat apa ni. Jadi zikir dia pusing kepala, piuk pusing ni sampai kebingungan zikir. Jadi ayah kita pergi, rahimahullah ta'ala, dia pergi. Bahaya tuan. Masuk ni kereta pejabat agama, masuk kereta, tengok sini batang kayu, tengok sini. Orang Kelantan kata putus kayu ni maknanya batang kayu sini. Batu. Orang kata, ni untuk apa ni? Cakap tak betul, kita lontar. Jangan main. Masa tu dia panggil telur ayam yang buruk ni. Telur ayam yang busuk. Orang Kelantan panggil telur temelah. Telur temelah ni telur ayam busuk disediakan untuk nak lontar penceramah. Boleh tahan juga. Nak lawan geng ajaran sesat ni bukan main. Bukan main-main tuan-tuan. Dia punya perlawanan kuat. Tapi alhamdulillah, Allahyarham
bapa kita ni dia ceramah guna pendekatan analogi cerita-cerita. Akhir kali ketua aja saat menangis di hadapan. Alhamdulillah, taballahu alaihi, mudah-mudahan Allah Taala terima taubat dia. Dia mati dengan keadaan berpegang dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah kata semua perkara yang berlaku tadi, pembakaran Ibrahim dan sebagainya, itu menjadi tanda apa? Tanda kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam api, keluar tak ada apa-apa. Ini tanda kepada orang yang tengok pada masa tu, sepatutnya mereka beriman lah. Tanda kepada kita yang baca ayat Allah Azza wa Jalla ni, bahawa Allah mampu api tak panas. Apa yang pelik? Baik, yang ke-8, sedikit perbincangan para pelajar. Tengok dalam ayat kita ni, ayat 24. Inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Dalam suratul Nahli Allah kata inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ini ada ayat dia panggil, saya nak bagi kerja rumah pula kepada pelajar hari ni. Bagaimana cara kita tadabbur. Ayat ini sama ayat, ekor yang lain. Inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Dalam ayat suratul Nahli, inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya tanda-tanda itu menjadi faedah kepada orang yang berakal. Dalam surah Ar-Ra'di, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat-ayat Allah Ta'ala ini berfaedah kepada orang yang berfikir. Dan banyak lagi ayat lain. Cuma cukup 3 ayat ini untuk tuan-tuan kumpulkan satu tempat. Kenapa dalam ayat ini Tuhan kata bagi orang yang beriman? Ayat Al-Nahli, orang yang berakal. Ayat Ar-Ra'di, orang yang berfikir. Jawabnya, li'annal aqla wat tafakkura. Orang yang ada guna akal, guna pemikiran yang baik, orang ini akan memberi kesan menjadi orang yang beriman. Allahu Akbar. Bila orang tu kuat iman dia, kuat dia fikir kepada ayat Allah Azza wa Jalla. Barulah betul. Mana kita mengatakan bahawa salah satu daripada mekanisme cara kita nak menguatkan iman kita, tafakkur fi khalqillah. Kita bertafakur, kita fikir, kita kaji, kita selidik kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, makhluk-makhluk Allah, meningkat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ni kita baru betul. Ni mari ngaji Quran, suruh baca cerita Fir'aun tanpa mengaitkan dengan kehidupan semasa. Kita kata ini tidak ada fikir, tidak ada akal orang bercakap seperti itu. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-9. Ya, faedah yang ke-9. Kenapa Nabi Ibrahim berpindah? Tuan-tuan tanda. Yang ke-9 ni sangat penting. Kita tadabbur ke dia. Yang ke-9 ni sangat penting. Kenapa? Limaza Ibrahim hajara. Dia tinggal kampung dia. Sepatutnya kita kata, ustaz, pendakwah tak boleh tinggal kampung. Kamu kena mati di sini. Tapi Allah izinkan Ibrahim berpindah. Kenapa? Sebabnya pendakwah ni kena ada rancangan strategi. Berapa lama kau nak duduk sini? Berapa uslub kamu nak bincang? Berapa isu yang kita nak bincangkan? Setelah habis gaya, habis kaedah, habis perancangan kita buat, orang tak terima juga, tinggalkan orang itu. Ini dipanggil baqa'uhu fihim mafsadah. Duduk lagi memberi kesan yang tak baik pada Ibrahim. Bukan orang tu nak terima, orang tu dia pula akan dibunuh, akan diseksa. Baik, Ibrahim pergi ke Syam. Tak lama di sana tersebarnya Islam. Dia bawa Ismail ke Mekah, Mekah menjadi negara Islam. Itu faedah. Jadi kita ni balik kepada hidup kita ni, para pelajar sekalian, kita kena tengok. Saya duduk di kampung ni, saya berdakwah di sini. Adakah orang terima? Tengok. Alhamdulillah orang terima. Duduk.
buka pondok sini, buka kuliah sini, buka pengajian sini, buka tahfiz sini. Tapi kalau kat saya duduk sini, makin hari makin dihina, makin dihimpit, makin ditekan, makin diseksa, makin dihina, hajar hidup lain. Orang kampung ni tak ada faedah kita duduk dengan dia. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan yang duduk dalam grup. Ni grup mazhab wasafi ni, mazhab wasa'a ni. Kita duduk sini. Sekali kita post ceramah, nasihat, tazkirah, bukan orang nak buka dengar. Kita kena marah, kena kecam, kena hina, kena... Kalau tak ada faedah juga berbincang, duduk buat apa? Oh, juru. Tinggalkan dia. Hijrah duduk di dalam grup lain yang boleh menambahkan ilmu, menambahkan kepahaman, duduk di situ, menambahkan sakit hati, menghabiskan masa, menyebabkan kita duduk bercakap hal orang. Tak payah duduk. Ini dipanggil ilmu hijrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi tempoh kepada Quraisy 13 tahun, 12 tahun lebih. Duduk Nabi di Mekah. Dakwah. Masuk Islam yang masuk Islam. Yang tak masuk Islam, lawan terus. Apa boleh buat? Akhir sekali Allah kata, hijrahlah Muhammad. Quraisy sudah sampai ke kemuncak kejahatan dia, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi sampai di Madinah. Disambut dengan sambutan yang begitu harmoni. Tak kiralah sahih ke tak sahih. Nasyid, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Yang pentingnya gambaran bagaimana Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berebut. Nabi kita berjalan dengan unta, dia masing-masing pegang tangan. Halumma ilaina, halumma ila. Ya Rasulullah, berhenti rumah kami. Ya Rasulullah, berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Masing-masing. Di Mekah, Muhammad. Madinah, Muhammad disambut. Allah. Maka kita pendakwah, kalau kita kata duduk di sini tak ada lagi keselesaan, tidak lagi mendapat tempat, tinggalkan. Banyak lagi tempat yang kita boleh duduk. Alhamdulillah. Ada setengah tempat ni sahabat-sahabat kita sedih. Dia kata, ustaz, saya mengajar di sini 10 tahun. Khatam 2-3 buah kitab. Sekali orang mari bawa fitnah, tuduh ustaz ni macam-macam, AJK Masjid halau dia keluar, tak, orang panggil turun tak bertangga. Dia main psikologi lah. Psikologi. Tulis surat, ustaz, kami ucap terima kasih kerana berkhidmat daripada kami, tapi oleh kerana musim Covid ni kita cutikan semua ustaz, tak sambung-sambung sampai hari ni. Ada berlaku demikian. Kita mengatakan, buat apa duduk mengajar di sini? Orang tak peduli dengan dakwah kita. Orang pun tak nak buka telinga, buka mata. Asyik duduk kutuk kita je. Tinggalkan. Pergi tempat lain. Sama juga tuan-tuan mengaji di alam maya ni. Kalau kita kata tak selesa, pergi je. Ramai lagi ustaz atas dunia ni. Yang sekepala dengan awak, yang kamu yang boleh masing-masing menggoreng. Ni macam-macam cerita kita dengar ni. Benda-benda khurafat itulah yang dia dipujakan. Melalui mimpi-mimpi orang, itulah yang jadi alasan agama. Yang kita bawa Quran dengan sunnah, ini tak betul. Apa nak buat? Tinggalkan. Baik, yang terakhir, tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan imaman linnas. Ibrahim tu linnasi imama. Allah jadikan imam, ikon kepada manusia. Sebab apa? Tuan-tuan, kita simpulkan. Ibrahim bazala nafsahu lirrahman. Dia telah serahkan diri dia kepada Allah. Inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Tuhanku. Satu. Bila berlawan dengan kaum dia nak bakar dia, menyerahkan tubuh dia kepada api. Bakar. Tak ada masalah. Dia sudah tua, baru dapat anak. Nama Ismail. Duduk di Mekah. Bila sudah besar, remaja, tiba-tiba Ismail nak dikorbankan. Korban Ibrahim, sanggup berkorban. Ibrahim ni terkenal dengan orang yang sangat menghormati tetamu. Datangnya tamu, faja'a bi'ijlin samid, bi'ijlin, dia telah bawa dengan anak lembu yang dipanggang. Harta dia untuk tetamu. Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Maka yang kelima, Nabi Ibrahim alaihi salam telah meletakkan diri dia sebagai seorang pendakwah
yang disayangi oleh semua orang. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang nak Ibrahim, tapi dakwah Nabi Ibrahim tak mau. Dakwah dia ni anak cucu Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Logiklah Ibrahim itu linnasi imama. Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla, kita serahkan diri kita kepada Allah, maknanya kita tunduk akur kepada semua arahan Allah. Tubuh kita biarlah kita penat, kita letih, teruskan dakwah, teruskan beribadat. Kita korbankan kehendak nafsu kita, nafsu nak ni lah, menyalahi hak Allah dengan Rasul, aku akan potong. Harta benda kita infaklah fi sabilillah. Mudah-mudahan sebagaimana Ibrahim, Allah Ta'ala sebut nama dia, disebut oleh orang, disayangi oleh semua orang, kita juga disayangi oleh Allah, disayangi oleh manusia yang baik. Alhamdulillah. Cukuplah dulu 10. Kita sambung balik esok dalam siri yang akan datang, kisah Nabi Lut alaihissalam, ayat 28. Wa lutan iz qala liqaumihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.